Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung pengajian kita, dan pada pagi yang berbahagia ini saya sempena dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawa satu tajuk khas, iaitu kita nak kenal jasa-jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jasa-jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa tidaklah Allah itu mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat bagi sekalian alam. Jadi rahmat ni maksudnya kebaikan kepada sekalian alam. Rahmat ni maksudnya kasih sayang pada sekalian alam. Tidak diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahmat, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hari ini kita nak kongsikan jasa-jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita manusia, terutamanya kita umat dia. Okey. Ada 5 jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Yang pertama, jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kepada kita siapakah Allah Subhanahu wa taala. Itu jasa yang paling cukup besar. Sebab ketika Nabi SAW dilahirkan, orang tidak kenal siapa Tuhan. Orang tidak tahu siapa Tuhan. Banyak orang tercari-cari siapa Tuhan. Adakah Tuhan ini begini, begian dan sebagainya. Jadi Nabi SAW lahir, Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Pertama sekali Nabi ajar kita macam mana mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta kita ni? Siapakah Tuhan itu? Dan kita ni diperkenalkan, kita semua datang daripada Allah itu, dan kita akan pulang juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jasa Nabi SAW yang terbesar, memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibu-ibu, ayah, tuan-tuan sekalian, kan, kalau kita baca kitab-kitab asas agama, kan, Quran adalah kitab yang paling lengkap menceritakan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan Bible, Mahabharata, Ramayana dan kitab-kitab asas agama lain, Quran paling detail. Saya yakin mungkin ibu-ibu ayah dah biasa musafir, kadang-kadang di luar negara tu, dekat hotel-hotel tu dia letakkan Bible. Dia cuma cerita-cerita saja, tapi tidak detail memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyu Al-Quran itu kepada Nabi, dan Nabi cerita balik siapa tu Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allahus samad, tempat menjadi rujukan hajat segala hamba. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada standing pun Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, antaranya adalah pertama sekali kita tahu tujuan hidup kita ni apa. Orang yang tak kenal Allah, dia tak tahu apa tujuan hidup dia. Hidup ni untuk apa? Hidup ni untuk apa? Saya pergi ke Jepun baru ni, kan. Ada satu malam tu saya bersama dengan orang Jepun lah. Dia berbual saya. Dia tanya saya, dia tengok saya, kan. Dia tanya saya. Dia kata, aku nak tanya kau satu benda lah. Kami orang Jepun ni, hiburan kami adalah arak. Sebab orang Jepun ni sangat pemalu. Mengikut dia lah, saya tak tahulah sebenarnya. Mungkin ibu ayah lebih kenal lagi, kan. Dia kata, kita ni kan orang Melayu kan cakap berlapis. Dia tu cakap lagi banyak lapis. Kalau ya, tak semestinya ya. Macam kita orang Melayu jugalah, kan. Kalau ngajak tu tak semestinya mengajak. Ajak ayam panggilan. Jadi dari bahasa tu banyak berlapis tu. Jadi kalau dia kata dia minum arak ni, dia rasa lega, dia boleh terus terang. Okey. Kemudian hiburan dia kata perempuan. Hiburan dia sebagai perempuan.
Dia tanya saya, dia kata, aku tanya kau sikit lah. Kau orang Islam ni, hiburan kau apa? Satu soalan yang menarik tau. Saya pun tak pernah terfikir soalan tu akan ditanya kepada saya. Kan? Hiburan kau apa hiburan kau? Aku tengok kau tak minum arak, kau tak pergi tempat perempuan-perempuan. Tapi daripada wajah kau tu tenang. Ikut dia lah. Dia tengok tenang tak tahu lah kan. Dia tengok, aku tahu dia senyum, tenang. Hiburan kau apa hiburan kau? Kan? Jadi saya kata, kita orang Islam ni ada satu perkara yang diajarkan kepada kita. Hiburan kita tu apabila betul-betul kita mengenal siapa Tuhan kita. Jadi kita tahu kita daripada mana, kita tahu kita ni akan pulang ke mana, kita tahu ujian hidup tu akan datang dan Allah pemberi jalan keluar bagi ujian-ujian hidup kita. Kita tahu. Apabila konsep tu kita tahu kita ni telah ditetapkan segala takdir kita. Saya ada takdir saya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah ada takdir kita masing-masing. Kita ni bergerak di atas takdir kita. Usah menyesali takdir kita sebab takdir kita terbaik buat kita. Terbaik ke ustaz? Penat dengan suami ni, cekik rasa kan, betul kan? Terbaik kita tak tahu. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi satu benda baik yang kita tak perasan itu satu benda baik. Kan? Kita tengok pening dengan suami, rupanya Allah nak bagi anak kita anak yang soleh, anak yang solehah. Sayang dekat kita, baik dekat kita. So jadi maknanya Allah bagi satu benda tu kadang kita tak perasan benda kebaikan. Cuba kita lihat ketika para sahabat bersama dalam peperangan Badar. Saya Maulid Nabi baru ni di Madinah. Saya sempat pergi medan Badar. Saya kata ambil teksi, boleh bawa saya pergi Badar tak? 160 km daripada kota Madinah, Badar tu. Jalan sampai dekat Badar. Dalam Quran Allah ceritakan kisah peperangan Badar. 313 kalau ikut rali sirah kan, lawan 1000 orang. 313 senjata pun tak ada. Kenapa senjata tak ada? Sebab Nabi SAW bersama para sahabat bukan nak pergi perang. Bukan nak pergi perang. Kan Nabi berhijrah kan pada satu hijrah. So, orang Islam tinggalkan harta-harta kat Mekah. 2 hijrah, orang kafir ambil harta-harta orang Islam dekat rumah ni, dia nak bawa pergi berdagang. Harta free, modal free, orang Islam tinggalkan. Sahabat kata, wahai Rasulullah, boleh tak kita tahan kafilah perdagangan ni? Kita nak ambil harta kita je. Kita bukan ambil harta dia. Kita punya je. Rasul fikir, akhirnya Rasul setuju. Sebab tu mereka pergi tu bukan berperang. Pergi tu memang nak ambil harta tu balik. Abu Sufyan tahu sediakan 1000 orang dengan kelengkap peperangan. Boleh bayang tak? Ketika tahu tiba-tiba ada 1000 orang dan Nabi SAW ada hanya 313 dengan tanpa kelengkapan, pagi itu Nabi kata apa? Siapa tak ada pedang pergi pegang pelepah tamar. Pelepah tamar ni ibu-ibu ayah saya sekalian, pukul pun putus, tahan pun putus tau. Tapi daripada tak ada apa-apa, bolehlah. Daripada tak ada apa-apa kan? Bolehlah kan? Okay. Ketika perang berlalu, semua susah sampai dalam rawi sebut Nabi kan berdoa sampai angkat tangan kan, bermunajat. Tinggi Nabi angkat lebih kepala, daripada kepala dia, angkat tangan tu kan. Habis perang baru Allah Subhanahu Wa Taala cerita, sebenarnya tadi tu 5,000 minal malaikatu musawwimin. Ada 5,000 malaikat yang berpasukan-pasukan bersama 313 tu. Kan? Lepas perang, waktu perang, aduh macam mana ni, kita pedang pun tak ada, apa pun tak, macam mana ni. Waktu perang. Tak tahu tu, sebenarnya sedang dibantu tu, tak tahu tu. Tapi tiba-tiba baru angkat pelepah tu, tergolek. Nah, boleh tergolek ni kan. Lepas perang baru Allah cerita, sebab ditanya, kenapa? Bersama-sama dalam Quran Allah Subhanahu 5,000 minal malaikatu musawwimin. Macam tu juga hidup kita. Macam mana ustaz susah ni, kita tak perasan kita sedang dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang beriman kan. Maksudnya orang yang ada hati percaya pada Allah tenang. Tak perlu arak, tak perlu hiburan perempuan, tak perlu disko, tak perlu apa. Mengenal Allah itu mendatangkan ketenangan hidup. Itu anugerah paling besar. Itu yang diajar Nabi SAW, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jasa besar Nabi SAW. Lepas itu kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenali Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sendiri sebut, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Allah sendiri sebut pada kita tu. So orang Jepun tu pelik. Kau ni tak hiburan, tak kesana kemari. Tapi kenapa kau tenang, relax, senyum je kan? Sebab hiburan kita tu, ketenangan kita tu berasal daripada sumber yang betul. Dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah saya sekalian,
Allah Subhanahu wa taala, cuba salin perkataan ini ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan pada maksiat itu ubat bagi hati. Kan? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jadikan pada maksiat itu ubat bagi hati. Sekali lagi ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jadikan pada maksiat itu ubat bagi hati. Hari ini orang buat maksiat dia rasa dia tenang. Tak, Allah tak jadikan itu ubat bagi hati. Hari ini bergaduh suami isteri kan. Cakap saya, puas hati saya. Kan? Allah tidak pernah jadikan benda itu ubat bagi hati, Bu. Allah tak pernah jadikan benda itu ubat bagi hati. Ubat hati mencari Allah Subhanahu wa taala. Kan, kita sebagai suami kadang nak tunjuk kita orang lelaki kan. Oh, hebat kononnya. Maki-maki, marah-marah. Allah tak jadikan. Rasanya macam puas hati. Tapi itu bukan ubat bagi hati. Ubat hati adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak kenal Nabi SAW. Supaya bila kita kenal Nabi, kan, kita jadi rasa sayang kepada Nabi SAW. Apakah jasa Nabi SAW yang kedua? Yang keduanya, Nabi SAW ini disebut sebagai miftahul khair, pembuka, kunci kepada benda-benda baik. Kunci kepada benda-benda baik. Nabi terangkan apa itu benda baik. Dan sebab satu ketika dahulu, zaman ketika Nabi dilahirkan, disebut masyarakat itu sebagai masyarakat jahiliyah. Orang tak tahu baik itu apa. Orang tak tahu. Mereka rasa baik itu, kehebatan itu dengan berperang. Mereka berperang, mereka bunuh orang. Mereka malu dapat anak perempuan. Mereka tanam anak perempuan hidup-hidup. Mereka bunuh, mereka buang anak perempuan. Mereka rasa kebebasan tu, ketenangan tu arak. Mereka berpesta dengan arak. Sehingga orang Arab ketika itu, arak ni macam jadi minuman harian. Macam kita minum teh ataupun kopi petang-petang. Minum arak tu. Kan? Itu memang harian mereka. Mereka tak tahu buat baik itu benda apa, buat baik. Benda baik itu benda apa? Tak tahu. Jadi Nabi SAW datang betulkan apa itu baik. Benda baik itu apa? Miftahul khair. Dia buka kunci kepada benda-benda baik. Nabi cerita benda baik itu apa. Orang yang kuat apa kata Nabi SAW? Kan? Orang yang kuat, orang yang dapat menahan marah. Kan? Jadi Nabi dulu orang kata, oh kuat tu adalah orang yang boleh bergasak, boleh bergaduh, boleh bertumbuk dan sebagainya. Tapi Nabi kata orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan marah. Apa rahsianya? Kenapa dia katakan kuat? Rupanya orang yang boleh mengawal emosi, orang yang kuat, mentalnya kuat. Orang kalau mental kuat, cabaran hidup dia akan lalui dengan tenang. Mental kuat. Mental kita kena kuat . Sekarang anak-anak sekarang cuba kita tengok, mental tak kuat, kan? Sikit-sikit dia punya jalan penyelesaian tu maki, marah sebab tak kuat mental. Boleh bunuh diri, boleh apa semua, mental tak kuat. Kekuatan mental tu penting. Sebab kalau kita kuatan mental ni, kita boleh kawal marah. Ada 3 emosi kan. Ada 3 emosi kalau kita dapat kawal, separuh tenang dah ada pada kita. Marah, sedih dan juga takut. Marah, sedih, takut. 3 emosi ni kalau kita boleh kawal, separuh tenang dah ada pada kita dah. Kan? Separuh tenang dah ada pada kita. Marah, takut dan juga sedih. Orang beriman tu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Quran sebut benda tu Orang beriman tu tak takut dan juga tidak bersedih dalam benda urusan. So, bila dapat menahan emosi tu jadi orang kuat rupanya. Boleh jadi orang hebat rupanya. Atau Nabi ajar, Nabi takrifkan balik apa tu kuat, apa tu orang hebat, apa tu kebaikan. Nabi takrifkan balik. Dulu satu ketika ada satu orang tanya saya tu. Ni kalau nak cerita, kalau kita berfikir, kita berfikir kan. Dia kata, Ustaz, saya ni umur dah lanjut Ustaz. Orang lelaki aja Ustaz. Saya tak kahwin lagi Ustaz. Boleh tak Ustaz tolong carikanlah saya kan, isteri yang solehah Ustaz. Boleh tak? Boleh tak? Saya kata insya-Allah lah. Nanti kalau saya datang Yayasan Restu, saya tanya-tanyakanlah Mana banyak ibu-ibu, ayah-ayah kan. Nanti saya tanyalah ya. Ni saya tak kahwin lagi dengan.
Kemudian saya tanya dia, tapi nak tanya sikit lah. Saya nak tahu juga isteri solehah tu apa. Saya nak tahu juga isteri solehah tu apa. Ustaz, saya ni suka makan tom yum lah Ustaz. Jadi isteri solehah tu isteri yang boleh masak tom yum. Isteri solehah tu boleh masak tom yum. Lagi. Ustaz, kalau dia boleh jahit pun bagus juga. Di air raya ni tak payah hantar baju jahit. Isteri solehah tu boleh berjahit. Lagi. Isteri solehah tu apa? Pandai masak tom yum, pandai jahit. Baik kahwin dengan toki restoran. Bukan saja tom yum, macam-macam benda boleh masak lagi. Kan? Tapi Nabi itu ajar apa isteri solehah tu. Kalau kau tengok dia senang hati kau. Kan? Kalau kau tengok dia tu. Kan, maknanya senang. Kalau kau tengok dia tu, maknanya dia menyenangkan hati. Kan, dia berusaha untuk jadi orang yang taat pada perintah. Nabi takrifkan, Nabi ajar cari hidup. Nabi ajar. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala takul lahuma uffin. Jangan kamu kata pada mak ayah. Kan? Wala takul lahuma uffin. Jangan kamu kata pada mak ayah. So mak ayah tu apa tu mak ayah? Apa takrifan mak ayah? Mak ayah tu 5 jenis mak ayah. Kan? Mak ayah kandung, mak ayah susuan, mak ayah tiri, mak ayah mertua, dan mak ayah angkat yang jaga kita. Itu arifan mak ayah. 5 jenis mak ayah ni sama hak dia, kena hormat. Dia ada doa yang mustajab untuk kita. Bezanya satu je. Yang mewarisi harta pusaka mak ayah kandung. Itu saja beza dia. Kan? 4 mak ayah lain tidak mewarisi harta pusaka. Itu je beza dia. Yang lain sama. Islam ajar kan? Mak ayah mertua ni adalah macam mak ayah sendiri. Dia ajar, Islam ajar. Kan kadang-kadang kita kan ada sekarang kan, menantu versus mertua. Tak boleh dengan mertua kan. Sebab apa? Takrifan mak ayah tu. Jadi Nabi SAW tu ajar cari hidup. Dia takrifkan balik apa tu buat baik, apa tu orang soleh, apa tu orang baik, apa tu anak soleh macam mana, anak solehah macam mana, kan? Cara memandang tu dibetulkan, cara memandang satu benda tu dibetulkan. Itu jasa Nabi SAW. Diterang, dididik dan sebagainya. Dan kemudian Nabi SAW suruh kita sampaikan. Dan akhirnya sampai Islam tu ke mana-mana tempat. Kan? Sampai ke Nusantara gitu ini. Dapat kebaikannya itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, apa jasa Nabi SAW pada kita? Yang ketiganya, Nabi SAW sering menitiskan air mata. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi rahmat yang lebih kepada umat ini, yakni umat Nabi SAW. Nabi nangis, Nabi doa sama Nabi. Sebab apa? Sebab umur umat Muhammad ini tidak panjang. Umur umat Muhammad ini baina sittin wa sab'in. Average-nya antara 60 ke 70. Kan? 70 lebih itu bonus Allah bagi. Tapi average dia baina sittin wa sab'in. Antara 60 ke 70. Umur Nabi kita sendiri umurnya 63 tahun ketika dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya itu umur umat Muhammad. Kalau umurnya tidak panjang, jadi peluang untuk beramal dia tidak banyak. Berbeza umat dahulu, umat Nabi Yunus, umat Nabi Nuh. Nabi Nuh tu zaman dia tu umur 1000 tahun, 1500 tahun umur. Kalau umur umat Nabi Nuh tu datang dekat zaman kita, dia tanya umur kita kan. Dia kata awak ni kan. Awak ni umur berapa awak? Kita pergi gigil lutut ni kan. Saya ni umur 70 tahun. Kan? Apa dia kata? Muda belia awak ni kan. Belajar rajin-rajin nak Yang tua 1500 tahun, 70 tahun muda belia. Tapi baik nasitin wasabin, umur tu umur Muhammad. Itu kebiasaan dia, average dia. Kebiasaannya. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada kurang daripada itu. Nabi sering doa rahmatilah. Hasil doa Nabi SAW tidak pernah dibagi pada umat-umat terdahulu. Ada jasa Nabi yang ketiga. Apa dia? Iaitu adanya gandaan pahala bagi umat Muhammad. Umat Muhammad ni, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, hasil doa Nabi itu ada gandaan pahala. Tidak diberi pada umat-umat terdahulu. Gandaan pahala. Kejap lagi kita solat zuhur, satu sembahyang. Kita berjamaah 27 kali. Macam 27 kali sembahyang.
Kalau kita mengekalkan sembahyang Jumaat selama 40 tahun, kita cuba kan 40 tahun lah, kan? Macam kita hidup 1000 tahun. Kalau 40 kali 27, 1000 tahun lebih. Kalau kita jaga. Macam umur zaman Nabi Nuh tu lah. Tu. Itu belum lagi gandaan-gandaan istimewa. Contohnya apa? Pada bulan Ramadan. Buat benda wajib dengan 70 kali buat benda wajib. Buat benda wajib berjemaah 70 kali. Kemudian ada dianugerahkan satu malam pula, iaitu malam disebut Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tu kalau kita buat, dia Lailatul Qadar ni takrifan dia adalah daripada maghrib sampai ke subuh. Yang waktu ajaib itu tengah-tengah malam tu, itu yang kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia sebenarnya daripada maghrib sampai ke subuh. Itulah itu kadar. Malam tu kalau kita solat tarawih, macam solat tarawih 1000 bulan. Malam tu. Sebab tu 10 malam akhir tu jangan tinggal solat tarawih. Kan? Kalau ibu-ibu akak-akak uzur, kita siapkan suami kita dapat pahala yang sama. Tapi pastikan suami tu pergi masjid lah. Siapkan dia ke tempat lain. Tak dapat tu. Bang pergi masjid betul tau ni. Betul. Pastikan. Mana siapkan tu, pahala pun boleh kat kita juga. Ibu-ibu agak-agak masak sahur, masak buka puasa. Buka puasa tu lepas maghrib, pahala tu 1000 bulan punya masak tu. Baca Quran malam tu 1000 bulan. Kita bersedekah 1000 bulan. Apa-apa juga buat malam tu 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan punya amalan. Kalau gantung langsir malam tu ada pahala, dapat gantung langsir 1000 bulan. Itu yang besok berbual-bual kita kat syurga kan. Awak kan awak kan. Awak ni masuk syurga sebab apa kan? Sebab apa awak masuk syurga? Saya syahid kat Syria tu. Wow. Saya syahid kat Palestin. Bestnya. Awak pula, jangan tanyalah, malulah saya kan. Kenapa? Saya pahala gantung langsir 1000 bulan. Jadilah ya. Sebab apa? Pahala juga dan layak masuk syurga. Itu hasil doa Nabi SAW. Sebab itu berterima kasih sangat kepada Nabi. Daripada air mata dia tu Allah bagi lebih daripada umat terdahulu. Gandaan pahala tu. Itu kan jasa Nabi SAW. Itu jasa Nabi yang ketiga. Banyak kan pahala-pahala yang berganda itu. Kemudian selain daripada pahala berganda, ada pahala yang berkekalan pula. Dah meninggal pun tetap berkekalan. Apa dia? 3 amalan. 3 amalan kan? Asyik doa Nabi ya. 3 amalan. Apa dia? Iaitu sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang berterusan. Kita buat wakaf tu masih terus digunakan. Sedekah jariah. Kan? Maknanya berterusan pahala tu. Selagi mana dia digunakan, selagi tu pahala boleh kat kita. Antaranya apa? Antaranya adalah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Hari ni kita belajar jasa Nabi ni, kita forward kat kawan kita kat WhatsApp kan. Antara 1000 orang yang mungkin baca, 1 orang terkesan. Pahala boleh kat kita. Kan? Antara lain adalah waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Pahala tu kekal kat kita tu, anak soleh tu. Mendoakan kita. Sebab tu kita kena ajar. Orang-orang Arab, dia faham benda ni, dia nisbahkan diri dia tu dengan nama keluarga. Kan? Okey, katakan apa? Al-Atas, kan? Apa lagi lah. Jadi anak-anak cucu ni, oleh kerana ada nama keluarga, dia boleh doa satu keturunan sampai atas. Kita kadang-kadang, orang Melayu kita tak perasan kan. Maksudnya, nama atuk atau moyang kita pun tak kenal lah. Orang Arab dia letakkan nama keluarga tu, dia faham benda ni. Sebab anak-anak cucu tu boleh doakan sampai ke atas. So kita letakkanlah nama gitu kan. Nama Al-Shah Alam. Kan? Makcik Aminah Asyah Alam. Contohlah kan. Letakkan tu nama keluarga. Biar anak-anak tu doa ingat. Oh ni keluarga kita Sugalu. Kan? Orang Arab dia faham benda tu. Sebab hadis di sana. Kan? Anak soleh yang mendoakan. So itu pahala pula berkekalan. Itu hasil doa Nabi. Tak pernah diberi pada umat terdahulu. Pada umat kita Muhammad SAW saja. Saya ibu akak-akak tuan-tuan sekalian kan. Satu ketika saya dijemput berceramah di sekolah Arab Keluang. Saya pergi ke Johor kan, sekolah Arab Keluang atas bukit. Yang mengasaskan sekolah itu satu orang ustaz. Arwah Ustaz Lazim. Ustaz Jazlan abang saya pernah sekolah kat situ lah, dah meninggal pun. Okey. Anak-anak murid yang menggantikan yang menerajui sekolah itu adalah anak-anak murid dia sendiri. Dia pesan benda itu. Sebelum mula majlis, setiap kali nak mula majlis,
pengetua, anak murid itu akan berkata, okey anak-anak murid sekalian, kan, alhamdulillah kita akan mula majlis Maulid Nabi pada hari ini. Okey, kita sedekahkan Fatihah kepada arwah ustaz ini dan orang-orang generasi pertama yang membangunkan sekolah ni. Al-Fatihah, dekat 1000 orang yang baca. Cuba bayangkan. Saya waktu dekat majlis tu saya kata, ya Allah, Masya Allah. Sebab tu kita buat juga, insya-Allah doakan. Kita tengah buat komplek kita tu kan. Mudah-mudahan besok anak murid kita besok, kita generasi pertama ni, tuan ibu ya, dengan sama dengan saya kan membangunkan benda tu. Besok kita tak ada, mudah-mudahan anak murid kita tu Al-Fatihah untuk kita. Pahala masuk kat kubur kita, free je, alhamdulillah. Kan? So jadi itu antara benda hasil doa Nabi SAW. Ada pahala berganda, ada pahala kekal. Ada pahala kekal waktu tu. Yang keempat, kan? Apakah jasa Nabi SAW? Yang keempatnya, jasa Nabi SAW hasil daripada air mata Nabi SAW bagi umat Muhammad, tidak dibagi pada orang lain, tidak dibagi pada umat lain. Ada beberapa amalan umat Muhammad ni, kalau dia membuat amalan, bukan saja boleh pahala, dalam waktu yang sama diberi pengampunan juga, walaupun dia tidak beristighfar. Diberi pengampunan, kan? Bukan saja kita ni buat amal tu berpahala, alhamdulillah pahala ganda pula tu. Dalam waktu yang sama ada setengah-setengah amalan ada pengampunan pula, walaupun kita tidak beristighfar. Kan syarat untuk kita bertaubat, Allah kikis dosa ni adalah dengan kita beristighfar. Kadang-kadang kita sibuk membuat amalan, kita lupa beristighfar. Kita sibuk buat amalan, alhamdulillah bagus, tapi kita lupa untuk beristighfar pada kesalahan-kesalahan kita. Tapi bagi umat Muhammad ada sebahagian-sebahagian amalan Allah bagi pahala, dan waktu yang sama Allah kikis dosa. Antaranya apa? Antaranya adalah ambil wudu. Kita ni ambil wudu ni, mengekalkan wudu. Kita ambil wudu ni, gugur dosa-dosa daripada titisan-titisan air wudu kita tu. Pahala wudu dapat, kemudian kita menggugurkan dosa pula. Sebab tu Nabi SAW galakkan kita mengekalkan wudu. Sebelum tidur kita ambil wudu dulu. Alah ustaz, 3 minit je, lepas tu sentuh laki kan. Betul kan? Ambil wudu sebelum tidur, 3 minit je Ustaz, lepas tu dah bersentuh laki. Sebab Nabi yang ajar pada kita sebelum tidur berwuduk, daripada sudut batal wuduk, untuk menggunakan wuduk itu ibadah tak boleh, batal. Tapi kelebihan berkekalan sampai pagi. Kelebihan wuduk tu berkekalan sampai pagi. Kan? Beza dua tu. Kelebihan dan pahala. Kan? Maknanya pahala ataupun wuduk tu dah sentuh suami, tak boleh nak gunakan wuduk tu untuk kejap lagi lepas dan suami dah tidur, kita dodoi dia tidur kan. So kita nak baca Quran ke nak sembahyang ke tak boleh, kena ambil wuduk lain. Wuduk tu syarak dia di sudut fiqh dia batal. Tapi fadilat dia sampai pagi dapat. Sebab Nabi yang suruh sebelum kita tidur ambil wuduk. Nabi yang suruh. Lepas tu itu menggugurkan dosa. Antara lain apa? Antara lain puasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni satu-satunya puasa yang kita berpuasa, puasa pahala dapat dan mengikis dosa. Allah SWT sebut kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan juga mengharap pahala balasan mengharapkan rahmat Allah, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kan? Antara lain menghadiri majlis ilmu. Majlis ilmu sini Ada majlis ilmu ni. Langkah kanan lebih kebaikan, langkah kiri, kaki kiri Allah SWT menghapuskan kesalahan-kesalahan kita tu. Di ketika majlis ilmu ni, ibu-ibu, ayah, bapa, kakak sekalian kan, dihadiri setiap majlis ilmu tu 70,000 malaikat. 70,000 malaikat tau. Oleh kerana malaikat ni dicipta daripada cahaya, dia tidak mengambil ruang. Kalau tak, kita sampai keluar tuan. Kan? 70,000 kan. Tapi dia tak mengambil ruang. Habis setiap majlis ilmu, malaikat akan naik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya, sedangkan Allah Maha mengetahui. Kan? Wahai malaikat, ketika kau meninggalkan hamba-hambaku tadi, apa yang mereka sedang buat? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mereka sedang duduk dalam majlis ilmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mereka cerita pasal pahala, mereka cerita pasal syurga, mereka cerita pasal rahmat-Mu ya Allah. Maka Allah bertanya, sedangkan Allah Maha mengetahui, adakah mereka pernah melihat syurga? Tidak pernah wahai Allah. Bagaimana kiranya kalau mereka melihat syurga? Ya Allah, sudah tentu mereka akan lebih taat lagi.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mereka cerita mengenai neraka, mereka cerita mengenai dosa, mereka cerita mengenai pengampunan dan rahmat-Mu, ya Allah. Allah bertanya pada malaikat sedangkan Allah Maha mengetahui. Adakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah, wahai Allah. Bagaimana kiranya kalau mereka pernah melihat neraka? Ya Allah, sudah tentu mereka akan taat padamu, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu, akan aku ampunkan sesiapa saja yang berada dalam majlis ilmu ini. Masya Allah. Amin. Kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malaikat sambung. Ini tak habis cerita lagi ni. Kan? Tak habis cerita lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata malaikat. Kan? Ada di antara mereka yang tak ikhlas datang majlis ilmu, ya Allah. Oi, malaikat tahu. Wah. Malaikat tahu. Ada antara mereka tak ikhlas, ya Allah. Menyampah tengok lelaki kat rumah, baik aku datang kelas, contohlah kan. Ada macam-macam, baik datang kelas. Okey. Ada mereka yang tidak ikhlas datang ke majlis ilmu, ya Allah, malaikat tahu punya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengan kebaikan orang yang ikhlas, orang yang tak ikhlas juga aku ampunkan segala dosanya. Baru boleh amin. Amin. Ceritanya dah ending. Okey. Itu. Jadi ada dengan doa daripada Allah Subhanahu, daripada Nabi SAW, ada amalan umat Muhammad ni bukan saja amalan dapat pahala, tapi dalam waktu yang sama penghapusan dosa bagi dia tu. Ini hasil doa Nabi tu, tak pernah dibuat. Sekarang-kadang kita lupa istighfar, kita sibuk beramal, alhamdulillah, kita lupa beristighfar untuk pengampunan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi. Sebab tu bagi umat Muhammad Allah sebut kan, lahum maghfiratu wa ajrun karim, bagi mereka pengampunan dan pahala yang mulia. Lahum maghfirah wa ajrun karim. Pengampunan dan pahala yang mulia. Dua-dua tu ada. Sebahagian amalan dua-dua tu ada. Dan yang kelima, jasa Nabi SAW di dunia ini, kan? Jasa Nabi SAW pada kita umat Muhammad, iaitu Nabi SAW nak tengok kita ni selamat. Kan? Waktu zaman Nabi, sahabat-sahabat dia dapat, maknanya selalu dengan Nabi, malaikat-malaikat selalu dengan Nabi, mereka tu banyak keselamatan Allah bagi. Nabi nak juga biar umat-umat yang tak pernah jumpa Nabi selamat macam mana umat yang pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi nak juga. Jadi macam mana anugerah itu Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala beri itu dengan barang siapa berselawat kepada Nabi sekali, Allah Subhanahu wa taala akan ucapkan keselamatan pada dia 10 kali. 10 kali berselawat, 100 kali Allah Subhanahu wa taala ucapkan keselamatan pada kita. 100 kali berselawat, Allah selamatkan kita dunia dan juga akhirat. Allah lepaskan kita daripada bencana-bencana dan sebagainya. Itu hasil doa Nabi kan. Nabi nak, waktu zaman Nabi, sahabat-sahabat semua selamat. Nabi doakan direct. Oh, ini murah rezeki, ini dah ramai anak, ini dapat harta, ini dapat kebaikan, ini dapat syahid dan sebagainya. Dan Nabi doakan direct. Sebagai contoh, ibu kakak sekalian, saya bagi contoh. Nabi SAW ni, dia ada ibu makcik susuan. Makcik susuan. Makcik susuan ni macam mana? Sayyidatina Aminah, Sayyidatina Aminah ibunya disusukan oleh satu orang perempuan. Okey, Aminah disusukan oleh satu orang perempuan. Orang perempuan ini, nenek ni kan, nenek, benar disebut Nabi nenek susuan. Nenek ni susukan satu orang perempuan lagi. Orang perempuan ini namanya Ummu Harim. Orang perempuan ini namanya Ummu Harim. Jadi Nabi kalau sedih, orang hina dia, orang ngata, dia akan teringat mak dia. Biasalah kita kadang ingat mak kan, ingat ayah kan, ingat keluarga dia, ingat orang sayang dia. Jadi kalau dia ingat mak dia sedih, dia akan pergi rumah Ummu Harim. Sebab Ummu Harim mak dia, makcik dia, makcik susuan tu. Dia akan pergi Ummu Harim. Ummu Harim pula tengok Nabi, Ummu Harim tahu ni tengah sedih lah ni. Mereka akan masakkan kan, bagi makan Nabi, berbual, Nabi akan minta diri. Ummu Harim namanya Ummu Harim. Satu ketika Nabi sedih sangat. Nabi pun datang rumah Ummu Harim. Ummu Harim tengok Nabi dia berjauh, Nabi tahu. Ummu Harim tahu, ni ingat mak lah ni. Ingat mak ni tengah sedih lah ni. Ummu Harim pun sila masuk Muhammad, tak apa aku masak kejap. Tengah-tengah masak Nabi kata aku nak tidur. Sedih sangat macam nak tidur. Kan? Nabi tidur. Lepas Ummu Harim selesai masak, Ummu Harim tengah ngidang-ngidang tu Nabi bangun. Tiba-tiba Nabi terjaga, Nabi terus senyum. Tadi sedih, tiba-tiba senyum.
Maka Ummu Harim kata, wahai Muhammad, kenapa engkau tiba-tiba senyum? Maka kata Nabi kata, oh pada waktu tu tengah susah, dakwah tengah susah kan. Nabi kata apa? Nanti umat Islam ni alhamdulillah dakwah dah akan makin berkembang, makin besar, dan ada orang yang berdakwah pergi itu menaik ke kapal-kapal laut. Mana dah mula merintasi lautan. Dalam mimpi aku melihat ada satu rombongan pendakwah pergi naik kapal. Mana luar dah kota Arab lah. Luar kota Mekah. Ummu Harim kata apa? Muhammad, boleh tak doakan aku ada dalam kapal tu? Boleh tak? Kan? Nabi terus angkat tangan, ya Allah, jadikanlah Ummu Harim ada dalam kapal ni. Kan? Pertama, iktibar dia pertama, kita kalau orang minta doa, doakan saya makcik angkat tangan doa terus, ya Allah berikan kebaikan pada dia ni bagi aku. Kan? Boleh juga kejap, insya-Allah, boleh juga. Tapi bagus angkat tangan terus. Kan? Angkat tangan terus. Itu iktibar, itu sunnah ni kan. Pakcik doakan saya, pakcik angkat tangan terus. Ya Allah berikanlah kebaikan pada dia dan baik kepada aku. Angkat tangan terus. Insya-Allah boleh juga kan. Angkat terus. Jadi Nabi tu angkat tangan. Nabi wafat 10 Hijrah. 10 Hijrah. Nabi wafat 10 Hijrah. 15 Hijrah mula-mula orang Islam bukan 15 Hijrah. Nabi wafat 10 Hijrah dalam 20 Hijrah. Ketika itu bermula orang Islam membina kapal nak pergi berdakwah di luar kota Arab. Waktu tu kapal pertama yang dibina pergi berdakwah ke Cyprus kan. Dan pelayaran pertama Ummu Harim ada dalam kapal tu. Menitis air mata Ummu Harim. Teringat ketika Nabi doa kan. Jadi sahabat untung ibu-ibu ayah saya sekalian. Sebab apa? Nabi depan mata. Apa-apa jumpa Nabi doakan saya, Nabi akan turun angkat tangan. Nabi bukan macam kita, insya-Allah. Terlupa. Nabi tu angkat tangan. Nabi tu akan turun angkat tangan doakan kita. Orang dulu untung ada dengan Nabi. Kita akhir zaman yang tak sebab Nabi ni macam mana? Itu Nabi doa, Allah bagi satu amalan. Berselawat pada Nabi sekali, Allah doa untuk kita 10 kali. Kan? 10 kali, 100 kali Allah ucapkan keselamatan, kebaikan pada kita. Kalau Allah sendiri dah ucapkan keselamatan, tiada benda yang boleh memudaratkan kita. Lepas tu selawat lah ya. Selawat. Kan? Selawat kan macam-macam ada. Selawat Badariah ada, selawat Syifa ada, selawat Munjiat ada, selawat Badawi ada. Macam-macam selawat ada. Selawat lah. Pilih yang selesa. Kalau saya tengok amalan orang kota Jerusalem, saya pernah tanya Imam nombor 1 Al-Aqsa, Imam, apa amalan orang Palestin ni, terutamanya orang kota Baitul Maqdis? Dua orang bermasa boleh kena bunuh dan sebagainya. Apa yang buat mereka ada kekuatan? Imam jawab satu, jawab apa? Amalan kami selawat. Imam, apa selawat? Dia kata selawat apa-apa pun boleh, tapi biasanya kami selawat kami adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni selawat dan tayat akhir tu. Itu amalan orang Jerusalem. Selawat. Saya tanya apa kekuatan dia? Ini Yahudi keliling ni, tak kekuatan kami selawat. Kalau tiba-tiba macam Jerusalem kena ada masalah, imam akan isytiharkan, jom datang masjid ramai-ramai, kita akan berselawat ramai-ramai kat masjid. Yahudi tiba-tiba jadi takut sendiri, Yahudi tiba-tiba jadi gerun sendiri, meninggalkan Masjid Al-Aqsa. Orang Islam tiba-tiba jadi berani. Selawat, tu selawat. Sebab apa? Allah tu doa pada kita sendiri. So ini selawat dia. Itu jasa Nabi tu. Nabi nak macam mana zaman sahabat, Nabi boleh doakan, kita ni macam mana Nabi dah doakan, Nabi tak ada depan kita. Sebab itu hari ini kalau ada hajat apa-apa, mulakan dengan selawat. Datuk guru kita pun dah ajar lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baru mulakan doa. Itu dah sebab kita dah biasa kan, sebab tutup guru kita dah susun benda tu. Ada pula orang tak bagi kita berdoa. Jangan berdoa sembahyang bid'ah ni, kan? Ada pula, kan? Pernah jumpa tak orang macam tu? Dah kan? Dia tak nak berdoa, biar dia lah. Saya nak berdoa cakap dia. Tahu tak nak, tak apalah ya. Kita berdoa lah. Sebab doa tu minta Nabi ajar benda tu. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Okey, itu jasa Nabi SAW dekat dunia. Kita hidup lagi ni 5 benda tu 5 benda tu. Sebagai penutup pada hari ini, jasa Nabi ke akhirat. Jasa Nabi ke akhirat. Dekat akhirat ada satu benda yang paling besar sekali. Dekat akhirat ni huru-hara dia sungguh besar. Huru-hara hari kiamat besar. Dekat kubur besar. Dekat padang mahsyar nanti besar. Timbangan tu besar. Kita bukan saja perlukan amalan, kita perlukan juga pertolongan. Pertolongan ni dipanggil syafaat.
Nabi SAW berjanji jasa Nabi ke akhirat, yang Nabi berjanji pada kita, Nabi akan bagi syafaat. Itu ke akhirat pula tu. Kat dunia tadi kita nampak 5 benda tadi kan. Ni ke akhirat pula. Apa dia? Syafaat. Syafaat tu mana pertolongan. Nabi akan duduk, akan tolong umat Muhammad ni. Semua nak bagi lepas. Dia tengok, dia kenal kita umat Muhammad ni. Tapi ibu kakak tuan-tuan sekalian ya, nak dapat syafaat ni ada syarat dia. Ada 3 syarat dapat syafaat ni. Yang pertama, untuk mendapat syafaat, kena ada rasa mencintai Nabi SAW. Itu yang pertama. Nak mencintai Nabi, kena kenal Nabi. Nak cinta Nabi, kena kenal Nabi. Kena kenal. Kita akan mencintai benda yang kita kenal. Selalu baca pasal Nabi, selalu dengar pasal Nabi SAW. Yang kedua, syarat untuk mendapat syafaat, kena banyak berselawat pada Nabi SAW. Banyakkan berselawat. Saya dah sebut tadi, selawat tu banyak macam-macam selawat dia. Dan yang ketiga, untuk dapat syafaat daripada Nabi SAW, amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Semaksimal kita mampu lah amalkan. Sunnah ni banyak, bentuk diri ada. Bentuk diri kita bersenyum. Senyum niat sunnah tu boleh pahala. Senyum senyum, ni muka ketat je kan, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara kamu merupakan sedekah. Okey, sekian aku qauli ma sami'tu wastaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.